اهدنا الصراط المستقيم Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, yang dimuliakan Muallimah Ruhina Aimah binti Muhammad Tarudin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Akademik, Muallim Ashraf bin Zainal Rashid, Guru Penolong dan Iwan Murid, para ibu bapa, tuan-puan yang dihormati sekalian, serta anak-anak murid tahun 6 Sri Al-Hikmah Puncak Alam yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya. Baik, insya-Allah pada malam ini ya kita buat santai-santai sahaja, taklimat yang serba ringkas yang mana sebenarnya tujuan pihak sekolah ya mahu berkongsi dengan makluman dari masa ke semasa yang mana tuan-puan ya begitu anak-anak tahun 6 ya perubahan makluman ya perubahan pengurusan ya peperiksaan ya permohonan kemasukan ke sekolah, isu-isu semasa dan sebagainya lah. Jadi di sini pihak sekolah ingin berkongsi ya dan segala makluman sekiranya ada pertanyaan seperti biasa kita akan lakukan hujung sesi nanti ya. Baik, insya-Allah kita santai-santai sahaja, boleh teruskan tanya soalan lah, boleh raise hand ataupun boleh tulis di ruangan chat ya insya-Allah. Baik, sambil itu akan dikongsikan di sini slide. Okey, boleh nampak di situ. Ada nampak ke Mak Nimaruhin, Mak Nim Ashraf? Ada nampak slide tak? Boleh. Boleh. Okey, baik. Baik, syukran Mak Nim Ashraf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Pertama sekali daripada saya lah seperti mana dalam atur cara yang dikongsikan ya, permulaan akan ada sedikit makluman daripada Ana Muallimah Syafiqah binti Abdul Aziz selaku guru besar. Okey, di sini ingin dikongsikan berkaitan dengan pembukaan sekolah lah. Jadi anak-anak ya, ibu bapa, tuan-puan sekalian, seperti mana yang kita tahu ya daripada makluman Dr. Razi Jidin ya berkenaan dengan pembukaan sekolah, bahawa sekolah ini akan dibuka sekiranya dalam fasa pemula lah ya yang mana kita tahu sekolah rendah baru akan dibuka. Jadi pada awalnya ketika itu kita masih berada dalam fasa 1, jadi kita tidak menjangkakan apa-apa ya, dan alhamdulillah hari ini kita dah tukar kepada fasa yang kedua. Jadi kita pihak sekolah dah mula bersedialah untuk buat satu tindakan segera sekiranya kita diberi makluman secepat ini untuk dibuka sekolah dan sebagainya. Dengan itu juga ya selaras dengan makluman juga pihak JAKIM ada keluarkan ya bahawa sekolah juga akan dibuka. Bermakna mereka juga menyokonglah dengan tindakan daripada pihak KPM khusus untuk calon-calon peperiksaan ya. Namun begitu tuan-puan sekalian, insya-Allah anak-anak jangan bimbang ya. Dalam maklumat yang diberikan ditegaskan situ untuk memastikan ya keadaan antum keselamatan yang tinggi ya. Okey. Sehubungan itu dengan maklumat pembukaan sekolah ya, kalau tuan-puan, anak-anak perasan terus ada ya makluman tentang penangguhan UPKP. Yang sedia maklum ada kenyataan rasmi yang telah dikeluarkan ya penangguhan pada tarikh 4 Oktober kepada tarikh 15 hingga 18 November, iaitu mengambil masa dalam sebulan lebih jugalah. Dan sejurus daripada makluman itu ya macam biasanya dapat kenyataan resmi yang secara viral.
Ya, jadi pegawai-pegawai yang menguruskan pun tak dapat nak beri keputusan yang tepat. Akhirnya ya dimaklumkan oleh pegawai PAIS setiap daerah untuk diambil perhatian dahulu, dan bila dimaklumkan secara sahihnya, barulah dia kata memang tepat dan benar yang UPKK akan ditangguhkan, ya bukan akan, memang ditangguhkan 15 hingga 18 November. Mahu ulang di sini sekali lagi anak-anak, ya, penangguhan UPKK kepada tarikh 15 hingga 18 November. Bermakna ada tambahan tempoh masa sebulan lebih lagi, ya. Sehubungan itu, ya, terus ya pihak sekolah memikirkan ya akan tindakan yang boleh kita lakukan bagi mengisi ataupun memenuhi takwim bulan Oktober dan November sehingga tarikh UPKK sebenar. Anak-anak sekalian, ya, seperti mana minggu hadapan dah mula cuti sekolah, ya, jangan lupa isi masa dengan kelas tambahan, sertai bengkel pecutan UPKK, ya, kehadiran mesti penuh. Kelas tambahan juga mesti penuh dan bersedia dengan tambahan kelas lagi yang mana pihak sekolah akan susun untuk takwim bulan Oktober. Ya, jadi pihak sekolah akan fikirkan, ya, mungkin kita ada ceramah motivasi, ya, untuk tingkatkan motivasi antum ke apa dan sebagainya, dan pihak sekolah mengharapkan sokongan sepenuhnya daripada antum semua dengan penglibatan, ya, kehadiran yang terbaik, ya. Okey, baik. Seterusnya ini kenyataan media yang kita terima awal. Pada mulanya kami dapat yang ini dulu. Ya, kemudian barulah dimaklumkan daripada pegawai daerah, PAID daerah untuk diambil perhatian. Okey, seterusnya, ya, dari makluman tadi terus dimaklumkan berkenaan dengan SOP UPKK selepas itu, ya, daripada pihak JAKIM juga tentang vaksin. Jadi di sini dikongsikan juga bersama pada malam ini, ya, kerana mungkin, ya, kerana di sekolah-sekolah lain ada juga beberapa isu yang mana ibu bapa masih ragu-ragu atau tidak membenarkan anak untuk mengambil vaksin. Jadi untuk makluman semua, ya, jangan bimbang. Ya, yang pertama sekali lah dikongsikan dulu SOP UPKK ni. Kami perlu kongsikan pada malam ini, ya, untuk dapat kerjasama yang baik, ya, daripada ibu bapa khususnya, ya, sekiranya ada makluman berkaitan pemberian vaksin ni. Kita tak pasti. Cuma yang mana kita sedia maklum, ya, dengan makluman semasa akan diberikan pada murid yang peperiksaan SPM dahululah, ya, yang tingkatan 5 dan sebagainya. Kemudian sekolah menengah. Dan kita tak pasti lagi sama ada vaksin ni kepada murid sekolah rendah juga. Walau bagaimanapun kita akan ikut sahaja makluman kerajaan lah dari masa ke semasa. Dan kita juga ada untuk beri kerjasama dengan memberi tahun 6 iaitu kepada unit kesihatan Bestari Jaya lah, yang mana yang menguruskan bahagian kesihatan untuk murid-murid Sri Al-Hikmah Puncak Alam. Namun kami dimaklumkan ketika itu oleh nurse yang berkaitan hanya untuk mendapatkan data sahaja, ya, sebab belum lagi mana-mana yang pasti untuk anak-anak ini diberikan vaksin lagi, ya. Okey, ini dikongsikan, ya, mungkin ada ibu bapa yang dah dapat, ya, ataupun anak-anak yang dah mula baca. Jadi ini adalah SOP UPKK yang mana kita semua kena sedia maklumlah, ya, untuk kita ambil perhatian, ya. Mungkin tindakan-tindakan ini akan dilakukan kepada antum-antum semua sebagai calon UPKK. Jadi yang pertama kita kena ikut pada yang fasa di mana, kemudian pemilihan negara SOP AM dan SOP kerajaan dari masa ke semasa, dan ditetapkan di situ petugas peperiksaan telah menerima vaksin lengkap, di mana petugas peperiksaan ini terdiri dari kalangan guru, ya, yang mana sekiranya tuan-puan atau anak-anak, ya, sedia maklum dengan berita terkini bahawa mana-mana guru-guru maupun guru kafar, guru KPM, ya, yang dilantik, ya, tidak mengambil vaksin, ya, apabila pengumuman sekolah dibuka maka akan dikenakan tindakan tata tertib lah. Ya, jadi apa yang kita nampak mahu dicapai di situ adalah apabila sekolah buka memastikan semua kaki tangan juga masuk, ya, dengan guru-guru itu yang pasti mesti menerima vaksin lengkap.
sekiranya tak lengkap akan dikenakan tindakan. Begitu juga makluman daripada pihak syarikat PIPAH lah, iaitu pihak syarikat Pusat Pendidikan Al-Hikmah Sdn Bhd juga menegaskan supaya semua guru-guru mengambil vaksin yang lengkap. Okey, kemudian petugas peperiksaan dan pelajar menjalani saringan lah. Yang ini kita tak pasti, baru dikongsikan dalam artikel ini. Jadi kita hanya sedia maklum awal. Okey, kemudian mematuhi seperti biasalah imbas MySejahtera, periksa suhu badan seperti biasa, memastikan penjarakan fizikal, menggunakan hand sanitizer dan memakai pelitup muka. Jadi untuk makluman tuan-puan dan anak-anak sekalian, pada awalnya memang menjadi satu tanda tanya, persoalan yang besar sebenarnya apabila UPKK ini tidak dimansuhkan, ya, di samping peperiksaan lain seperti PSRA dan UPSR, okey, dah mansuh pun pada awalnya. Ya, kemudian bila kita lihat dengan tempoh semakin dekat, ya, tarikh itu dah semakin dekat. Jadi semua sekolah menjadi tertanya-tanya bagaimana pelaksanaan UPKK ni, adakah secara atas talian ataupun secara bersemuka, hadir secara fizikal dan sebagainya. Jadi kita sentiasa update dan tanya kepada pegawai, namun mereka pun tak dapat nak berikan jawapan sehinggalah yang terkini penangguhan kepada tarikh November tersebut dan dikongsikanlah dengan SOP UPKK ini. Jadi makluman bersama, perkongsian bersama, kita pihak sekolah pun kadang-kadang tak dapat makluman yang tepat dan masih dalam keadaan 50-50, ya. Jadi yang mana ibu bapa yang kadang-kadang mungkin, ya, ada mesej personal dan sebagainya, kami cuba balas. Untuk memberikan makluman secara rasmi tu kadang-kadang pihak sekolah pun belum dapat kenyataan yang tepat. Dengan itu taklimat malam ini yang kita guna pakai untuk kita maklumkanlah, ya, maklumkan, kita rangkumkan makluman-makluman yang ada dan kita maklumkan, kongsi bersama ibu bapa lah sebenarnya apa yang pihak sekolah dapat juga makluman daripada pihak-pihak ini. Okey, kemudian petugas dan pelajar di kawasan PKP dan dalam perintah kuarantin tidak dibenarkan. Ini yang sebab kita pun dengar juga ada yang mengatakan negeri Pulau Pinang lah, ya, dikatakan macam tu, sekiranya calon UPKK ni katalah ada kontak rapat dan perlu kuarantin, adakah mereka boleh hadir ambil peperiksaan ataupun bagaimana, ya. Ada yang kata di negeri Pulau Pinang sudah buat kenyataan awal mereka boleh hadir tetapi perlu dikuarantinkan dalam bilik isolasi di sekolah. Ada juga yang isu mengatakan begitu. Jadi makluman-makluman yang tepat, ada yang tidak tepat. Yang ini yang sebenarnya pihak sekolah perlu berhati-hatilah, ya, supaya kami sentiasa menerima makluman yang tepat daripada pihak yang berkenaan, ya. Jadi ini dikongsikanlah kepada tuan-puan dan anak-anak pada malam ini. Okey, baik, seterusnya ini yang terakhir. Ya, saya yakin merupakan satu tanda tanya dan juga isu besarlah bukan setakat ibu bapa di Sri Al-Hikmah, semua ibu bapa. Jadi berkenaan dengan isu MRSM ni seperti mana yang kita sedia maklum, ya, berkenaan dengan isu politik jugalah, ya, berkenaan dengan kemansukan berlainan bangsa, ya, percentage yang dibenarkan tu. Namun alhamdulillah, ya, telah keluar baru-baru ni kenyataan daripada Menteri Pembangunan Luar Bandar untuk mengekalkan dasar lama. Jadi alhamdulillah saya pun ada update dengan beberapa ibu bapa, bantuan juga daripada guru-guru dan ibu bapa yang kongsikan maklumat yang mengatakan semua murid dah boleh mohonlah untuk pendaftaran masuk ke MRSM ni. Ya, jadi insya-Allah, ya, saya harapkan, ya, agar ibu bapa, ya, mahupun anak-anak mukadimah semua, ya, untuk mengisi borang, ya, untuk masuk ke sekolah-sekolah khusus ini, isi semua, dan alhamdulillah, ya, borang-borang yang kami terima dalam 80% anak-anak Sri Al-Hikmah isi semua borang, ya. Ada yang 2-3 orang tu hanya isi yang tertentu, tidak mengapa, pilihan itu adalah di tangan antum sendiri, ya, dan sesiapa yang berminat untuk masuk MRSM, okey, cepat-cepatlah daftar kerana tarikh tamatnya adalah 15 November, begitu, ya. InsyaAllah, ya, kalau tak silap saya lah, ya, tarikh tutup permohonan, okey, dan kita ada lagi satu borang yang insyaAllah nanti akan dikongsikan oleh Muallim Ashraf lah, ya, akan dikongsikan oleh Muallim Ashraf, ya, berkenaan dengan borang APDM juga, ya. Jadi yang borang APDM ni
yang kami belum dapat lagi kepastian sebab borang APDM ni diuruskan oleh pegawai-pegawai daripada KPM, ya, yang borang yang tuan-puan anak-anak isi yang berwarna-warni adalah daripada JAIS, okey, MRSM sendiri dan borang APDM. Cuma apa yang boleh maklumat adalah ibu bapa untuk sentiasa mengemaskini maklumat di dalam sistem APDM itulah public.gov.my itu. Okey, selebihnya tu pihak sekolah lah yang memegang sebagai admin dalam sistem tersebut. Okey, jadi antara yang biasa ditanya tu makluman berkaitan dengan maklumat data ibu bapa murid dan juga data murid. Dan saya tekankan di sini untuk tuan-puan mohon tidak mengosongkan maklumat berkaitan gaji, ya, kerana berkaitan gaji tu sangat penting untuk pemilihan anak-anak kemasukan ke sekolah-sekolah khusus ini, kerana mereka akan lebih fokus dan utamakan kepada anak-anak di golongan 40, ya. Jadi isi sepenuhnya kerana sebelum-sebelum ini ada ibu bapa yang tidak berkongsikan maklumat, jadi saya khuatir antara itu akan menjadi penyebab, ya, sekiranya anak-anak tak terpilih. Saya khuatir kerana pegawai juga ada maklumkan begitu, ya. Jadi selebihnya itu nanti insya-Allah berkenaan APDM ni akan diberikan sedikitlah pencerahan oleh Muallim Ashraf. Baik, di skrin itu dikongsi berkenaan dengan yang terbaru inilah maklumat daripada MRSM, ya. Baik, itu sahaja insya-Allah daripada diri Ana, ya, selaku guru besar. Baik. Sekian sudah tamat daripada taklimat. Dengan ini saya menjemputlah yang dimuliakan Mukadimah Ruhina Aimah binti Muhammad Tarudin selaku guru penerokan Ahad Lewal Akademik untuk kongsikan maklumat dari beliau. Dipersilakan. Okey, baik. Syukran Maklimah. Yang dihormati Maklimah Asyafiqah binti Abdul Aziz, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Hikmah Puncak Alam, Muallim Ashraf, Guru Penolokanan Ehwal Murid, Ibu bapa dan anak-anak murid tahun 6 yang Maklimah sayangi sekalian. Okey, daripada saya, unit akademik unit Hal Ehwal Akademik, ada dua perkara yang saya ingin maklumkan, iaitu pertama, berkenaan pelaksanaan peperiksaan akhir tahun kepada murid tahun 6, dan yang kedua antara perancangan unit di bawah unit Hal Ehwal Akademik lah, memandangkan UPKK dianjakkan ke depan, jadi kita kena datang dengan perancangan jugalah untuk mengisi masa-masa yang terluang tersebut. Okey, okey, untuk peperiksaan akhir tahun, kaedahnya ialah kita telah berbincang bersama, iaitu unit akademik dan pihak pengurusan sekolah. Kita akan menjalankan peperiksaan akhir tahun ini dengan kaedahnya ialah menggunakan aplikasi digital, iaitu maaf, sekejap Malimah nampak slide tak Malimah? Maaf. Nampak Malimah? Sorry. Full screen kan? Full screen Sekejap. Okey, kaedah yang kita akan guna pakai ialah kita akan menggunakan aplikasi digital, iaitu untuk memudahkan murid menjawab soalan lah. Memandangkan kita mengambil kira kalau kita nak buat peperiksaan bertulis akan mengambil masa, proses dia pun banyak, iaitu macam sebelum ni proses untuk buat soalan, untuk puan-puan ambil di sekolah dan juga proses untuk menanda. Jadi telah difikirkan dengan sebaiknya lah kita akan menjalankan menggunakan aplikasi digital, yang mana kita memudahkan untuk
untuk pengumpulan markah. Sebab peperiksaan markah akhir tahun ini perlu kita rekodkan untuk markah kemasukan tingkatan 1 yang JAIS, yang isi borang warna-warni itulah kat situ, dan markah tersebut kena submit sebelum 27 September. Jadi sebab itulah dijalankan kaedahnya aplikasi digital, dan guru-guru telah dimaklumkan untuk menyediakan soalan-soalan lah. Soalan-soalannya kita dah maklumkan pada guru-guru untuk buat aras soalan ni ikut subjek tahun 6 dan aras murid lah. Dan ikut juga silibus topik yang dah habis tu, dan yang mana dah habis, yang saya telah maklum banyak subjek telah habis. So jadi guru-guru akan masukkan topik-topik yang berkaitan lah, insyaAllah. Okay, untuk peperiksaan akhir tahun ni kita perlukan, kita telah dapat arahan untuk ambil markah iaitu daripada subjek akademik iaitu subjek KPM dan subjek diniah iaitu subjek JAIS lah. So subjek yang terlibat ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Okay, untuk diniah pula akhlak sirah, jawi imla khat, tauhid fiqh, bahasa Arab dan tajwid. Jadi inilah subjek-subjek dia, dan mungkin ada guru-guru telah maklumkan kepada murid. Okey, tarikh pelaksanaannya ialah 20 hingga 24 September, iaitu pada selepas cuti sekolah, dalam ada masa seminggu lebih. Dan masa dia adalah kita akan jalankan secara di dalam PDPR lah. Maksudnya mengikut jadual PDPR. Kalau hari Isnin ada bahasa Inggeris, so bahasa Inggeris akan dijalankan pada masa tersebut. Jadi untuk aplikasi digital ni kemungkinan guru akan menggunakan aplikasi Quizzes, Kahoot, Google Form yang mana telah ditetapkan oleh guru sendirilah. Jadi untuk tersebut nak minta ibu bapa memantau sesi ulang kaji anak-anak pada cuti sekolah, memandangkan cuti sekolah ni kita ada kejutan, tapi harap anak-anak tidak melupakan untuk peperiksaan akhir tahun ni lah, dan harap juga anak-anak tidak mengambil mudah dan mengambil ringan peperiksaan akhir tahun ni, memandangkan ia hanya dijalankan melalui kaedah aplikasi digital ni. Sebab macam yang dah diberitahu tadi, markah akan direkodkan dan dia akan mempengaruhilah markah untuk kemasukan tingkatan 1 tu. Jadi anak-anak kena buat yang sehabis baik jugalah. Kena ulang kaji macam mana peperiksaan yang bertulis, tapi caranya ialah secara digital. Okey, yang seterusnya ialah perancangan aktiviti yang telah dirancangkan, antaranya adalah ceramah motivasi. InsyaAllah ceramah motivasi dalam perancangan akan dijalankan dalam pada bulan 10 lah. Okey. Dan kelas tambahan diteruskan, memandangkan masa untuk sampai ke peperiksaan UPKK tu lama lagi, jadi kita isikan jugalah dengan kelas tambahan, dan insyaAllah akan diberikan kemudian jadualnya. Okay, yang seterusnya untuk dalam kelas juga memandangkan silibus dah habis, banyak dah habis, jadi kita akan dapatkan pengisian kelas tu kita isikan dengan latih tubi, dan dalam kita pun dah beli buku untuk murid buat latih tubi dengan banyak, supaya murid dapat memahirkan dirilah untuk menjawab soalan UPKK tu nanti. Okay, yang seterusnya kemungkinan akan ada sesi juga sesi kaunseling bagi murid terpilih lah. Yang ni
akan dimaklumkan secara peribadi dan sekiranya anak tuan terpilih, mohon mengikuti sesi kaunseling tersebut dan untuk lebih untuk murid termotivasi lah macam tu. Okay, insyaAllah kalau apa-apa makluman akan diberikan dari masa ke semasa, insyaAllah. Setakat ni ada apa soalan tak? Okay, belum lagi ya. Sebab ini adalah slide yang terakhir pada saya, dan sekiranya ada soalan bolehlah maklumkan ataupun menanyakan soalan pada hujung sesi ini, insyaAllah. Okay, sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Maklumat Syafiqah. Baik, syukran jazilan Maklimah Ruhin atas pembentangan daripada unit Haiwan Akademik. InsyaAllah sekiranya ada soalan boleh diajukan di hujung sesi ya, baik tanpa membuang masa. Dan ini menjemput Muallim Ashraf lah untuk berkongsi sedikit makluman daripada unit Haiwan Murid. Dipersilakan Muallim Ashraf. Baik, tes. Dengar? Baik, Muallim dengar? Okay. So insyaAllah saya akan share sedikit tentang kemasukan murid ke tingkatan 1. Okay, so far kita ada penurunan lah maklumat daripada pegawai KPM, tapi tak sepenuhnya lagi lah. Banyak yang diorang pun 50-50 lagi mengikut keadaan lagi. So, tapi tak apa, saya share lah apa yang dah kami dapat lah. Baik, pertamanya untuk kemasukan ke tingkatan 1, tarikh permohonan adalah 15 Oktober hingga 18 November lah. So ini adalah tarikh permohonan. Walau bagaimanapun untuk link ataupun laman web yang perlu untuk buat permohonan belum lagi di-share lah oleh pihak KPM. InsyaAllah nanti kalau dah ada, nanti kami akan maklumkan lah. Okey, seterusnya untuk sekolah swasta, sekolah Al-Hikmah yang layak untuk kita mohon adalah antaranya SABK, ataupun kalau dalam JAIS, SAM lah, SAMNI semua tu. KA, sekolah harian, kelas aliran agama, dan juga sekolah SMKA. And sekolah yang kita tak dapat isi, kita tak dapat mohon adalah SBP lah. SBP. Okay. So penilaian yang biasalah macam sebelum ni juga, kita murid-murid akan dinilai melalui PBD subjek. PBD subjek, semua subjek lah, termasuk subjek-subjek diniah juga. PAJ-SK iaitu Activity Curriculum, dan juga SEGAK, dan juga Psychometric lah. Yang ni yang dibuat oleh guru kaunseling. Alhamdulillah, Psychometric kita dah settle awal tahun hari tu. Okey, untuk kemasukan ke sekolah aliran agama, okey, ini kemungkinan kita, pihak KPM akan buat ujian juga, ujian macam mana untuk menilai lah tahap subjek diniah lah, subjek diniah. Okey, antaranya pentaksiran murid aliran agama dan pentaksiran sekolah JAIS lah. Okey, so ini adalah peperiksaan yang akan murid ambil lah, akan murid hadapi lah untuk kemasukan ke SMKA. Okey, seterusnya ini yang penting jugalah, kadang ibu bapa terlepas pandang juga untuk update data murid lah kepada sekolah. Antaranya gaji, penjaga utama, status murid kan, anak yatim ke ataupun tidak, ada alamat dan lain-lain lah. Nanti yang update ni nanti kami akan beritahulah ibu bapa untuk isi. Kalau ada ibu bapa ada masalah untuk isi, nanti kami akan tunjukkan cara untuk pengisiannya, insyaAllah. Okay, setakat ni itu saja. InsyaAllah nanti kalau kami ada taklimat yang lebih detail macam mana nak isi, macam mana apa lagi keperluan-keperluan yang diperlukan untuk kemasukan, nanti insyaAllah nanti kami akan kongsikan lah. Setakat ini itu sahajalah dulu. Okay, Wallahualam. Saya serahkan balik kepada Maklimah Syafiqah.
Baik, syukran jazilan Ana ucapkan kepada Ma'alim Ashraf. Alhamdulillah 30 minit pun telah berlalu dan kita dah kepada penghujung sesi, ya, tuan-puan dan anak-anak sekalian. Jadi itulah sedikit maklumat yang dikongsikan daripada pihak sekolah, ya, berkaitan dengan apa yang kami dapat. Cuma dalam keadaan yang pandemik ni, ya, segala makluman yang kami terima, ya, senantiasa ada perubahan, ya, ada yang dah diberi pengesahan, ya, confirm, ada yang masih lagi dalam keadaan tertanya, ya, ada juga menjadi kekeliruan kepada semua sekolah sebenarnya, membabitkan kepada semua sekolah sebenarnya, tiada belum ada lagi pengasingan lah. Sekolah swasta tak diberi info, sekolah kerajaan ni diberi info, belum ada lagi. Setakat itu, ya, mereka berikan saksamalah, adil dan saksama maklumat tu kepada semua sekolah, ya, dan kemudian seperti itulah, ya, bila berlaku kekeliruan dan sebagainya, kami juga sentiasa tanyakan kepada pegawai-pegawai yang terlibat, ya, untuk dapatkan kepastian sebab ya, alhamdulillah saya mendapat sokongan, ya, yang kuat daripada ibu bapa, yang mana ibu bapa di Al-Hikmah, ya, sangat-sangat saya berikan pujian yang terbaik, ya, kerana sentiasa bersabar untuk menerima segala arahan dan juga makluman dari sekolah. Malah lebih hebat lagi saya katakan di sini apabila ibu bapa boleh kongsikan makluman apabila boleh dapat info-info yang lebih baik, lebih ke depan, lebih cepat daripada pihak sekolah, dan kongsi pula untuk pengetahuan pada pihak sekolah, lagi-lagi untuk pengetahuan pada ibu bapa yang lain. Jadi alhamdulillah saya begitu terharu dan mengucapkan jutaan terima kasih atas kerjasama semua ibu bapa dalam sama-sama kita menampung antara satu sama lain untuk memberi maklumat. Ya, jadi begitulah, kadang-kadang kami tanya juga kepada pegawai, ya, namun tiada juga sebarang jawapan yang baik diberikan kerana mereka pun menunggu maklumat daripada pihak-pihak atasan mereka sendiri. Ya, mungkin ambil masa juga kerana mereka perlu bermesyuarat, ya, dan sebagainya lah. Ya, jadi insya-Allah ini yang kami dapat kongsikan pada hari ini, ya, dan sekiranya ada makluman seperti mana barisan GPK juga maklumkan tadi, ya, kita akan kongsikan kepada ibu bapa, dan sekiranya tuan-puan ingin tanya terus, boleh je tanya terus kepada kami barisan pihak pentadbir sekolah, insya-Allah tiada masalah, ya, dan kita akan bantulah berikan makluman yang terbaik. Baiklah, tidak mahu membuang masa lagi, alhamdulillah kita ambil masa 30 minit sahaja, kita akan terus pergi kepada sesi soalan jawab. Ya, boleh terus buka mic, memperkenalkan diri ibu kepada anak murid siapa, ataupun boleh tulis di ruangan chat. Ya, insya-Allah Maklim Maruhi ataupun Maklim Ashraf akan bacakan soalan lah, dan kita akan bantu untuk beri jawapan. Dipersilakan tuan-puan dan anak-anak sekalian, ya. Okey, baik. Saya nampak ada yang sudah raise hand. Rasanya ayah kepada Emir Azham, ya? Betul? Ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuan. Saya nak bertanya, saya ni selalu bertanya untuk peperiksaan akhir tahun ni yang secara digital, bermakna kertas peperiksaan juga adalah dalam web, kita tak perlu download dan perlu dijawab oleh pelajar-pelajar mengikut masa yang diberikan ke macam mana? Lepas tu yang kedua berkenaan dengan subjek yang peperiksaan untuk akhir tahun ni terlibat dengan subjek akademik ke ataupun agama sahaja. Perkara ketiga, untuk kemasukan ke sekolah asam sekolah macam Sambes, Jais dan sebagainya, adakah perlu ada satu lagi peperiksaan khas ataupun menggunakan keputusan yang budak-budak itu yang dah ambil itu ke macam mana? Itulah soalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih tuan atas pertanyaan. Mungkin soalan 1 dan 2 Maklim Maruhi boleh jawab, ya, ataupun soalan 3 Maklim Maruhi boleh jawab, ataupun sekiranya anak-anak akan bantu jawab. Silakan Maklim Maruhi. Okey, terima kasih Encik kepada ayah, kepada Imi, ya. Okey, baik, yang pertama tadi soalan digital tu perlu di-download ataupun tidak, dan perlu jawab daripada masa ditetapkan. Okey, soalan tersebut tidak perlu di-download
dan murid akan jawab soalan bersama-sama kawan-kawannya di dalam kelas lah macam biasa. So masa yang ditetapkan kalau ikut masa PDPR iaitu 1 jam, tapi mungkin ikut juga kepada murid dan akan dipantau sepenuhnya oleh guru subjek lah, dan tidak perlu di-download, dan dia ada menggunakan aplikasi macam Quizzes, Kahoot ataupun Google Form. Okay. Okay, jelas Jelas. Yang tu dah rangkum dah tu soalan 1 dan 2 tu, Maklimah Syifqah. Soalan yang ketiga. Okey, Ini baik. berkenaan dengan kemasukan tahun 1 tu. Mana tahun tingkatan 1 kan, tahun 1 tingkatan 1. Mana yang Sambes tu bukan Sambes je lah, mana dari sekolah JAIS ataupun peperiksaan tu dibuat macam mana, di sekolah ke ataupun bergantung kepada permohonan. Permohonan boleh buat 18 bulan Oktober. Mana selepas daripada tu budak-budak ni kena ambil periksa dalam online ke ataupun macam mana tu? Itu yang soalan yang lain lah. Okey, baik. Setakat ni untuk makluman yang kita terima daripada JAIS adalah untuk pengisian borang-borang yang mana kita dah kongsikan kepada ibu bapa lah. Ya, dan juga ada makluman yang terkini daripada yang pegawai APDM, ya, berkemungkinan ada sesetengah sekolah yang mana dia memang tegas dalam pengambilan ni, okey, untuk jaga kualiti sekolah dan sebagainya, akan buat peperiksaan khusus di peringkat sekolah masing-masing. Ya, dan saya rasakan ya sekolah-sekolah di bawah kelolaan JAIS juga akan melakukan perkara yang sama. Namun seperti mana pengalaman kita tahun-tahun sebelum ni dalam keadaan pandemik ni, kadang-kadang kita ikut pada perubahan makluman dari kerajaan juga. Ya, jika memandangkan sekiranya macam tahun lepas berlaku memang semua sekolah nak buat peperiksaan khusus, dan peperiksaan tu dijalankan ya dengan murid perlu hadir ke sekolah tersebut, ya, sekolah pilihan mereka untuk jalani ujian ni lah, dan mereka tak melakukan secara serentak lah ya, untuk kali ni di sekolah di bahagian zon mana, di bahagian daerah mana dan sebagainya. Waktu ketika nak beralih kepada daerah lain tu terus makluman PKP ya. Jadi murid yang dia dapat pilihan sekolah pilihan yang dah dapat jalan untuk peperiksaan khusus tu, dia dah lepas, dan sekolah tu kira macam selamatlah untuk pengurusan dari segi pengambilan tu, mereka dah boleh buat pemilihan murid. Jadi tergantung pula untuk sekolah-sekolah lain. Akhirnya kami dapat makluman daripada pegawai bahawa untuk peperiksaan ni terpaksa ditangguhkan dan tidak dapat beri makluman yang tepat macam mana pula nak dijalankan. Dan kemudian tutup tahu-tahu dah keluar dah senarai nama murid yang boleh masuk ke sekolah-sekolah ini, tak tahu dengan cara pengambilan yang macam mana. Itu yang menyebabkan dengan keadaan tahun lepas ada yang murid result begitu cantik tapi tak dapat mana-mana pilihan sekolah, ada yang macam tu. Ada yang biasa-biasa rezeki dia dapat pula ke sekolah situ. Jadi kita pun tertanya macam mana dari segi pengambilan murid tu. Ya, jadi sebab itulah yang seperti mana kita maklumkan, kita kongsikan sebelum ni supaya ibu bapa untuk ambil tindakan selamat. Tindakan selamat mana mohon je semua sekolah. Dan masuk soalan tuan tadi, apa yang saya boleh simpulkan adalah insya-Allah ya, kalau ikutkan dengan pemasuhan peperiksaan besar ni ya, pihak sekolah tingkatan 1 biasa dia akan buat peperiksaan khusus. Ya, sebab mereka nak ambil macam mana nak nilai tu pengambilan tu. Namun ya, pihak JAIS yang pihak induk lah ya, mereka dah buat tindakan awal, dengan itulah mereka keluarkan dengan pihak sekolah perlu berikan keputusan akademik anak-anak ini pada waktu ini. Sebab itu kami pihak Seria Ahli Puncak Alam banyak tekankan anak-anak ni tolong jawab ujian tilawah hafazan, tolong jawab, sebab inilah salah satu mungkin boleh akan jadi satu-satunya pentaksiran. Sekiranya pembatalan berlaku, kita tak tahu makluman semasa, sekiranya besok peperiksaan di peringkat sekolah pilihan tu terbatal, ini sahaja instrumen yang mereka boleh gunakan untuk pentaksiran penilaian bagi pengambilan murid tingkatan 1. Inilah satu-satunya yang mereka akan jadikan instrumen mereka nanti macam tu. Jadi itulah wallahualam apa yang kami boleh berikan. Apa-apa kami update dari masa ke semasa. Okey, baik Maklimah, ada soalan. Assalamualaikum Maklimah, adakah exam aplikasi digital ini semua soalan akan berbentuk objektif? Okey, ini Maklimah Ruhi jawab lah ya Maklimah. Okay. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk soalan yang berbentuk digital ni, kami telah maklumkan pada guru untuk membuat soalan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan.
Seperti yang Tuan-Puan sedia maklum tadi, sebenarnya pelaksanaan peperiksaan akhir tahun ni kami tertunggu-tunggu juga daripada arahan UPID untuk melaksanakan. Jadi disebabkan tiada sebarang makluman daripada pihak UPID, jadi kami mengambil inisiatif sendiri untuk mendapatkan markah akhir tahun ni. Jadi kebarangkalian guru-guru akan membuat soalan dalam semua objektif, sebab seperti sedia maklum kalau mana-mana ibu bapa yang guru bila aplikasi dalam digital ni dia terhad untuk soalan subjektif. Jadi saya boleh katakan kemungkinan kebanyakannya adalah bentuk objektif lah. Jadi saya harap menjawab untuk Khairin Syazilan ni. Assalamualaikum Mualimah. Ada satu lagi saya nak tanya. Ya. Kalau secara automatiknya pelajar-pelajar Syariah akan ditempatkan di sekolah menengah agama mana ataupun sekolah mana yang secara automatiknya lah, bermakna penempatan diorang ni dah berada ataupun kita kena, yang hari tu kan kita ada pohon untuk semua sekolah, tetapi secara automatiknya adakah dia sampai jaras ataupun sam di mana? Okey. Baik, terima kasih Tuan atas soalan. Okey, boleh tanya. Baik, untuk yang Sri Al-Hikmah Puncak Alam, untuk kategori SAM, kategori SAM, mereka ditempatkan di SAM ni, SAM Nurul Iman, itu sahaja. Mereka ditempatkan di SAM ni, SAM Nurul Iman, berdasarkan kuota yang telah dibahagikanlah kepada setiap tempat. Okey, sebab kita berada di sekitar Puncak Alam. Okey, kemudian untuk SAM BET, SAM Turath dan juga MITS bergantung kepada mungkin yang itu yang dikatakanlah, sebab itu adalah sekolah-sekolah khusus yang mungkin mereka akan buat peperiksaan di peringkat sekolah masing-masing, ya, ataupun mereka lihat kepada keputusan akademik yang mana yang kita buat inilah yang kita jalankan ni, PAT, peperiksaan akhir tahun, peperiksaan pertengahan tahun dan sebagainya. Jadi seperti mana yang tuan-puan kalau ada lihat dalam kandungan borang permohonan tu, untuk SAMBETH memang kategori anak mesti mumtaz untuk akademik lah, macam tu. Itu kriteria-kriteria yang mereka mahukan tu bergantung kepada setiap sekolah, sekolah-sekolah tersebut. Jadi untuk kategori SAM ni. Jawab ke soalan tuan? Jawab. Terima kasih Puan Halimah. Sama-sama tuan. Baik, ada soalan lagi daripada ibu bapa? Sangat-sangat dialukan. Silakan. Tiada setakat ini Maklimah. Jadi tadi soalan daripada ayat email tadi, anak tidak didaftarkan secara automatik kan Maklimah? Kita kena tunggu tawaran tu dapat ke tidak, macam tu. Betul Maklimah? Ya, betul. Betul Maklimah Ruhin, betul. Okey, baik. Syukuran kepada Maklimah Ruhin. Betul, anak tidak didaftarkan automatik. Bermakna kita buat permohonan untuk mohon masuk dan kita masih menunggu lagi sama ada anak ini layak untuk diterima masuk atau tidak. Bagaimana kriteria pengambilannya, itu adalah bergantung kepada sekolah tersebut. Dan di antara yang mereka kongsikan, inilah pelaksanaan PAT, PPT, UPI, ujian penilaian 1, UP1, ya, dan juga buku tarbiyah amal, ya, dan juga penglibatan co-curriculum. Jadi di sini alang-alang soalan dah ditanyakan, sangat baik untuk malam ni. Saya menegaskan sekali lagi, apabila saya dapat kumpulkan maklumat, ya, alhamdulillah untuk keputusan murid kita dapat kontrol setakat ni untuk memastikan semua murid ambil ujian, ya, dan juga penglibatan co-curriculum. Ada beberapa orang murid yang mana lebih aktif, boleh terlibat dengan aktiviti co-curriculum di luar sekolah. Okey, tiada masalah. Yang penting yang sekarang yang kami tak dapat kerjasama sepenuhnya adalah penghantaran buku tarbiyah amal. Ya, jadi tuan-puan mohon dapat tekankan kepada anak-anak yang mana dah dikongsikan oleh Muallim Huzaifah daripada unit Sasyah. Ya, sebab kami update setiap minggu dalam mesyuarat untuk memastikan buku tarbiyah amal ni sudah dihantar ke belum. Namun tak tercapai lagi kepada yang sepatutnya. Dan saya rasa dalam 60% macam tu, hanya beberapa belas orang murid daripada 21 orang murid sepatutnya tahun 6. Jadi buku tarbiyah amal tu sekali lagi
minta hantar anak-anak ya. Ibu bapa boleh tekankan anak-anak kerana kami perlu hantar laporan ya pemarkahan buku Tarbiyah Amal Khalifah Muda tu sebelum 27 hari bulan 9. Sekiranya antum tidak hantar buku tu, maka di ruangan bahagian sasiah buku Khalifah Muda tersebut, Tarbiyah Amal itu, antum akan dapat kosong lah kerana pihak sekolah tak dapat nak tulis markah. Ya, jadi diharapkan sila hantar seperti mana yang dimaklumkan oleh Mak Anim Huzaifah di dalam grup kelas. Tolong hantar segera, pihak sekolah nak bantu dan sekiranya antum mahukan yang terbaik untuk masa depan, ya, beri kerjasama yang terbaik untuk menghantar buku itu segera mungkin. Kerana dah dimaklumkan bahawa guru-guru halakah sudah beri penekanan untuk hantar lama dah sebulan yang lepas dah, daripada sebulan yang lepas lagi ya. Jadi minta hantar segera sebelum 27 hari bulan 9. Sebelum 27. Kalau sebelum lagi cantik sebab kami perlu isi di dalam borang-borang yang berwarna-warni itu. Ya, pemarkahan antum semua. Baik. InsyaAllah. Baik, saya kirakan seperti tiada soalan daripada tuan-puan maupun anak-anak Sri Al-Hikmah tahun 6. Saya buka pula untuk mana-mana ibu bapa sekiranya ingin kongsikan makluman ya berkaitan ada permohonan di mana-mana sekolah ke atau nak kongsikan makluman, ada pengalaman untuk anak-anak yang anak-anak mungkin ada terdiri daripada abang kakak di kalangan adik-beradik anak-anak tahun 6 ini ya, mungkin boleh kongsikan. Saya berikan masa 1 minit 2 minit lah sebagai satu tanda ukur ya. Mungkin tuan-puan menunggu ke ataupun nak kongsi ke dan sebagainya. Persilakan. Okey. Baik, terima kasih kepada Ayah Imir Azham atas soalan kalau nak masukkan anak ke Sampaya Jaras ya. Baik, untuk setakat ini ya, sekiranya tuan mahukan masuk ke dalam SAM yang bukan tersenarai di bawah Al-Hikmah Puncak Alam, saya rasakan tuan perlu lakukan permohonan tu sendiri. Ya, saya mohon kalau ada ibu bapa di sini pernah pengalaman sebab kes ini pernah berlaku untuk calon 2 tahun lepas ya, 3 tahun lepas, tapi saya tak pasti macam mana. Tapi yang saya rasakan perlu pergi kepada PAID untuk buat urusan penukaran tersebut kerana kota Sriah tu bukan berada di Sampai Jaras lah. Jadi tuan kena buat permohonan sendiri. InsyaAllah untuk lebih tepat lagi makluman ni, ya, saya akan cuba dapatkan info yang lebih baik. Ya, kalau macam untuk sekolah KAA, bawah KPM, kelas aliran khas, kita dah sedia maklum perlu pergi pada PPD dan borang ASPS perlu di-download dan diisi. Tapi untuk sekolah bawah kelolaan JAIZ, saya kena dapatkan info yang tepat dulu untuk bantu tuan lah ya. Tapi setakat ni saya rasa lebih kurang macam tu juga. Tuan kena pergi pada PAID lah. PAID tu bermaksud Pejabat Agama Islam Daerah, unit pendidikan Islam. Jadi PAID tu lokasinya adalah di Pekan Kuala Selangor sana ya, dekat dengan McDonald, Bomba di situ, di bahagian Pekan di situ. Kemudian pergi ke unit pendidikan Islam di tingkat 1 lah. Tapi saya akan dapatkan info yang lebih tepat lagi ya. InsyaAllah saya akan kongsikan kepada tuan dengan segera ya. Baik, sama-sama tuan. Okey, ada soalan lagi? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan ya, khusus buat barisan guru penolong kanan saya, Mak Limah Ruhi dan Mak Ayah Ashraf atas pembentangan. Kepada tuan-puan, ya, jutaan terima kasih saya ucapkan. Okey. Mak Limah, Assalamualaikum. Minta maaf, minta ada satu lagi soalan. Boleh, sila. Maaf dah banyak tanya. Untuk sekolah agama menengah swasta pula. So, adakah Syariah ada buat satu sekolah menengah agama swasta ataupun yang mana-mana yang paling elok lah yang saya boleh hantar. Okey, baik. Cadangan lah. Terima kasih Mak Limah. Terima kasih banyak.
Terima kasih Tuan, terima kasih banyak atas soalan ya. Mungkin soalan ni pun membantu kepada ibu bapa yang lain ya. Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk Al-Hikmah kita ada sekolah menengah Islam ya. Sekolah menengah bermakna di bawah syarikat Pusat Pendidikan Al-Hikmah kita ada sekolah menengah Islam tetapi tempatnya di Seksyen 27 Shah Alam Bukit Saga. Jadi dijangkakan saya ada cuba menjemput pengetua pada malam ini untuk kongsikan sedikitlah sebagai promo sekolah namun tak berkelapangan. Ya, tapi saya maklumkan di sinilah ya, bermakna seperti mana saya ada kongsikan kita nak produk kita ni kalau boleh anak dalam aliran yang sama, jadi kita ada sekolah menengah tapi di Seksyen 27. Sekiranya tuan berminat untuk buat survey, okey, boleh message saya ya ataupun barisan guru penolong kanan, kita akan kongsikan nombor telefon tuan pengetua lah iaitu Muallim Fairun ya untuk dikongsikanlah sedikit mungkin brosur ya berkenaan dengan sekolah menengah di bawah Pusat Pendidikan Al-Hikmah ni. Okey, kemudian untuk sekolah menengah swasta yang lain ya dari segi prosedur pengurusannya tidak sesukai yang mana kita nak masukkan di bawah sekolah kelolaan JAIS ataupun KPM. Ya, tuan-puan boleh pergi sendiri ya ataupun mana-mana ma'had tahfiz yang berminat ya yang bawah swasta ni kita boleh terus pergi ke sekolah tersebutlah. Untuk yang calon tahun lepas ya saya kongsikan ada murid masuk ke sekolah menengah Sri Pinta di Saujana Utama sana. Sri Pinta di sana sekolah menengah pun ada dan saya boleh kongsikan sedikit di sini bahawa pengurusan di sekolah Pinta tu saya katakan bagus juga ya. Saya boleh promo sedikit sinilah bagus juga kerana kami di kalangan guru-guru, ketua guru ya, pengetua kami duduk di bawah satu persatuan yang sama yang mana saya sering kongsikan dengan istilah gasis ya, dan saya lihatkan tindakan ketua maksudnya pengetua maupun guru besarnya sangat aktif ya dalam memberikan apa yang terbaik dan nak dikongsikan juga di sini Sri Pinta sekolah rendah lah ya, dia taraf dia sama dengan Al-Hikmah ya, sekolah rendah integrasi ya. Sri Pinta kami selalu bersaing untuk pencapaian akademik anak-anak. Jadi di kalangan top 3 tu ranking 1 hingga 3 tu di peringkat mahupun zon ataupun daerah seringkali Sri Al-Hikmah Puncak Alam ataupun Sri Pinta Sarjana Utama ni kami bersaing dalam segi ranking. Jadi nak dikatakan di sini mungkin tuan boleh survey lah untuk sekolah menengahnya belum macam mana sebab pengurusannya pun okey insya-Allah ya, dan juga fokus dia dalam pencapaian akademik anak-anak pun okey saya rasakan ya. Yang lain-lain saya tak pasti lagi ya, takut saya kongsi info tak tepat, mungkin ada ibu bapa yang nak kongsi dialu-alukan lah ya untuk kita semua sama-sama insya-Allah. Okey, baik. Ada apa-apa lagi soalan? Kita tunggu dalam mungkin dalam beberapa saat. Okey. Okey, alhamdulillah. Afwan tuan. Sama-sama. Okey, baik. Terima kasih Tuan Puan saya ucapkan. Saya kirakan tiada soalan lagi dan sekiranya ada soalan boleh terus tanya kepada kami pihak sekolah insya-Allah. Ia tidak menjadi halangan ataupun gangguan kepada kami selagi ia dapat membantu untuk masa depan anak-anak ya. Baik, terima kasih juga atas komitmen untuk bersama-sama dengan pihak sekolah atas maklumat yang serba ringkas ini dan didoakan ya agar urusan kita semua dipermudahkan dan diharapkan sangat sekiranya ada maklumat info daripada tuan puan untuk dikongsikan kepada pihak sekolah bolehlah ajukan ya, kongsikan sama insya-Allah kita maklumkan juga kepada semua anak-anak maupun ibu bapa yang lain. Baik, alhamdulillah nampaknya kita dah ke penghujung dan kita boleh tutup taklimat kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tuan-puan sekalian, anak-anak.